Sebab tak dengar suara cik ni. Boleh cik type dekat chatbot tak? Sebab tak dengar suara. Tak dengar cik. Boleh type dekat chatbot. Sebab kita kena ada two-way communication lah untuk saya present pasal income replacement ni. Cik dengar suara saya? Dengar tak suara saya? Cik type ni. Dah, okey. Okey. Saya duk cari suara tak dengar. Tak dapat suara tadi. Oh, okey. Baik dapat kan? Okay, So apa cerita? saya Diana yang call semalam ni. Jadi hari ni Tahu. saya nak share sikit tentang apa tu financial security. Cik pernah dengar tak financial security ni? Okey. Tak pernah. Nah, okey. By the way, Cik Fali sekarang kerja kat rumah je? Tak ada, saya dekat office. Office, okey. So hari ni saya nak tak ambil masa yang lama untuk saya share sikit pasal apa tu financial security ni ataupun apa tu part of financial planning iaitu income replacement lah. Cik sekejap saya share slide. Okey. Okey. Cik nampak kan slide? Nampak tak slide? Sekejap. Okey. Dah. Dah, okey. So, nama saya Nurul Diana binti Muhammad Syukri. Okey. Saya daripada apa tu SFT Advisory yang mana kami ni mewakili daripada Zurich Takafu lah. Okay, jadi saya dalam bidang ni almost dalam 7 tahun. Okay, jadi hari ni saya nak share sikit berkenaan dengan financial security. Sis cik pun memang tak ada pernah dengar kan pasal ni, betul? Tak pernah. Tak pernah, okay. So, jadi apa yang saya nak share ni, dia berkenaan dengan apa tu recycle kehidupan kita. Di mana bermulanya daripada kita baby sampailah kita apa tu dewasa, iaitu bukan dewasa lah, di alam kita apa tu belajar kan, around dalam umur 24, betul tak? 24 atau 25. Okay, waktu tu kita disara oleh ibu bapa kita lah. Okay, kita guna duit parents kita untuk apa tu, untuk kehidupan, untuk belajar, untuk apa tu macam-macam lah kan. Dan waktu usia 25 sehingga umur 60, di mana waktu tu adalah waktu yang tempoh kita cari duit. Betul tak cik? Ya. Okay. Jadi pada usia tu adalah tempoh yang mana kita nak kumpulkan duit. Itulah waktu di mana kita apa tu bersara pada usia 60 tahun. Okay. Ni pada saat yang paling penting ada waktu di mana usia kita umur 61 tahun sehingga umur waktu kita dah tak boleh umur kita umur 70 80 tahun lah. Maksudnya umur 80 tahun ni kenapa? Waktu rata-rata orang dekat Malaysia ni dia hidup lifespan dia sampai umur 80. Betul tak cik? Ya betul.
Okey, jadi apabila kita bekerja ni dari usia 25 hingga 60 tahun, bermakna Cik Fadli punya pendapatan tu perlu sedia 3 tahun. Cik tahu tak tabungan apa yang kita perlu buat apabila kita bekerja ni? Macam mana? Maksud saya daripada gaji cik tu, dia perlu sedia 3 tabung. Cik tahu tak Okey. apa tabung yang kita perlu buat tu? Simpanan kot. Simpanan tu. Insurans. Okey, lepas tu? Simpanan, insurans. Itu je kot. Okey, itu yang cik terfikirlah. Okey, bagus. Cuma dari segi perspektif dekat kita financial planning ni, ada 3 tabung yang mana cik perlu sediakan, iaitu tabung untuk anak-anak, yang mana kita seperti kita juga yang kita pakai duit parents kita waktu baby sampailah umur kita waktu kita belajar kan. Itu adalah tabungan yang patut kita sediakan waktu kita bekerja, tabungan untuk anak-anak yang pertama. Lepas tu daripada gaji kita tu juga kita perlu peruntukkan untuk kelangsungan hidup, iaitu daripada umur 25 hingga 60 kita perlu cari untuk apa tu, untuk kelangsungan hidup setiap hari lah kan, untuk setiap bulan dengan komitmen yang ada. Lepas tu start daripada umur 60 yang mana kita dah bersara sehinggalah umur lifespan, iaitu tabung persaraan. Itu sangat penting lah untuk kita prepare sebenarnya. Okey. Jom kita tengok berapa banyak jumlah pendapatan yang terkumpul selama tempoh kita bekerja 35 tahun. Macam dekat Malaysia ni, dia tempoh persaraan, tempoh mencari pendapatan ni biasanya tempoh dia adalah 35 tahun lah, sebab dia akan digunakan untuk simpanan persaraan. Jadi saya nak tunjukkan macam mana berapa banyak yang telah kita kumpulkan untuk sepanjang tempoh bekerja selama 35 tahun ni. Okey, jadi purata pendapatan dekat Malaysia ni dia ada tiga level, iaitu yang pertama untuk yang pendapatan yang bermula low middle income, iaitu 900 hingga 2000. Kemudian untuk yang yang kedua adalah start daripada 4,000 sehingga 5,000 ke atas. Dan kemudian 5,000 dan sehingga 9,000, sorry. Okey, lepas tu untuk yang golongan T20 ni berpendapatan 10,000 dan ke atas. Okey, saya nak tanya Cik Fadli, Cik berada di pendapatan di level yang mana? Itu M40. M40. Okey, M40 maksud M40 lah. Okey, saya faham. Kita saya pergi kepada next slide. Cik, Cik tahu tak sebenarnya sepanjang tempoh Cik bekerja ni, Cik merupakan seorang jutawan sebenarnya. Tahu tak Cik? Ya ke? Okey. Jadi kenapa saya cakap jutawan? Okey. Okey, saya nak tahu estimate pendapatan Cik sebulan berapa? Boleh tahu ke? Sebulan? Ya betul, sebulan, sebab saya nak kirakan berapa. Dalam 5. 5,000. Okey, saya ambil contoh dekat sini macam mana cara nak kira berapa jumlah pendapatan yang Cik perolehi selama 35 tahun Cik bekerja. Okey, saya ambil contoh kat sini, seorang individu yang berpendapatan 3,000 untuk setahun dia peroleh 36,000. Okey, kalau untuk yang dah bekerja selama 35 tahun, okey, bermakna bermula daripada tempoh umur yang dia bekerja, contohnya rata-rata 25 tahun kan, umur 25 kan. So jadi bermakna kat sini dalam tempoh 35 tahun yang dah bekerja tu, dia memperolehi income 1.26 juta. Ini termasuk dengan naik gaji dan pangkat lah.
Jadi persoalannya kat sini, adakah dalam tempoh 35 tahun tu, pendapatan yang kita peroleh tu akan terjamin? Boleh tahu tak Cik? Tak ada lah. Tak ada kan? Tak ada sebab dua perkara, iaitu dalam tempoh umur kita bekerja sampailah umur kita 60 tu, kita tak tahu sama ada kita akan hidup sampai umur 60 ataupun tidak. Betul. Lepas tu Betul. kemudian yang kedua adalah yang mana kita tak tahu dalam tempoh tu sama ada kita ni sihat ataupun tidak lah. Dia gitu. Betul. Jadi kat sini bermakna selama tempoh 35 tahun yang macam Cik Fali bekerja kan, sepatutnya ada kena lindungi pendapatan tu lah. Betul tak Cik? Tahu kan? Betul. Okay. Jadi kat sini Cik nak tak kalau dalam tempoh yang masa mana yang Cik bekerja ni, Cik dapat 5,000 sebulan tu, kalau 5,000 kalau 35 tahun lah contohnya Cik bekerja kan. Waktu usia Cik pencen. Maksudnya Cik seorang jutawan, maksudnya Cik akan perolehi 2.1 juta Cik punya pendapatan keluarga selama 35 tahun. Jadi kita nak satu pendapatan yang secure untuk keluarga kita supaya kita boleh cover kita punya lifespan lepas waktu kita dah tak kerja kat sini. Tapi macam Cik jawab tadi, Cik tak pasti sama ada Cik akan perolehi 2.1 juta yang tadi untuk dalam tempoh Cik bekerja ni. Jadi ada tak Cik try buat secure untuk cover Cik punya pendapatan ni? Ada tak? Macam mana? Maksud saya ada tak Cik buat satu plan untuk pendapatan keluarga ni selama 35 tahun? Sebab kalau apa-apa jadi. Betul. Saya sekarang yang saya ada buat just hibah aja. Oh, hibah. Okay, satu part yang bagus sebab apa? Hibah ni pun sebenarnya dia merupakan part of financial security. Cuma betul. Sebab apa? Apabila kita meninggal, dia akan tinggalkan kepada pewaris lah punya pempasan tu. Betul. Cuma jumlah yang Cik ambil tu dia merangkumi keseluruhan ke ataupun separuh ke atau macam mana? Boleh tahu ke? Daripada gaji untuk 35 tahun tu? Betul. 35 tahun. Sebab kita ni discuss tentang income replacement di mana pendapatan tu dah tak ada sewaktu Cik dah bersara. Kalau hibah tu dia merupakan sebahagian sahajalah. Itulah. Betul. So Cik so far kata untuk sampai 2 juta lebih tu tak ada lah. Okay. Tak ada setinggi itulah jumlahnya. Tak ada. Okay. Boleh tahu ke estimate berapa ataupun exactly amount yang Cik ambil untuk hibah plan tu berapa ratus ribu? Buat masa sekarang dalam 500. 500,000 lah. Okay, dia macam ni Cik, sebab apa? Sebab kita macam saya cakap tadi, macam Cik sendiri pun cakap kita tak ada jaminan untuk dapat 2.1 juta untuk selama tempoh 35 tahun bekerja kan. Jadi betul. salah satu reason dia sebab kita tak tahu sama ada umur kita sampai umur 60 tahun ni sihat atau tak lah ataupun hidup atau tak. Gitu. Jadi begini, sepatutnya kalau Cik dah buat 500,000, at least Cik buat review balik. Last Cik buat review untuk plan ni, hibah ni bila? Rasa dah lama dah. Oh, ni tahun bila yang Cik Fadli ambil?
Apa? Hibah ni ambil. Betul hibah ni. Saya kalau tak silap saya dah 5 tahun kot ke 6 tahun lepas. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Lebih kurang macam itulah. 5 hingga 6 tahun lepas lah. Jadi sebenarnya yang saya tengok 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu duit kita ni apa tu ni kuasa wang kita ni membeli, saya ambil contoh lah sebab apa kena review polisi. Sebab satu inflasi perubatan, yang kedua lifestyle. Tengok kan kalau kita masuk pasar raya bawa duit RM50, hanya beberapa barang sahaja yang boleh kita beli. That's why kita nak kekalkan lifestyle yang ada waktu cik bekerja dengan waktu cik dah bersara. So that's why cik perlu untuk review. Cik ada RM500,000 ni boleh tahu cik ambil dengan syarikat mana? Saya, itu my friends recommend. Sebab dia agent juga untuk takaful. Oh, takaful. Tapi masa saya ambil dulu, saya start daripada 250,000. Oh, dia ada buat review lah. So saya increase benda tu. Saya ada income lebih, saya increase sampai sekarang lah. Oh, okay, RM500,000. Faham. Okay, why not macam ni, okay, kalau saya bagi ni example, ni untuk 700 kan. Kalau dengan 700 ni, manfaat apa yang cik akan perolehi yang Zurich Takaful boleh bagi adalah manfaat dari segi penyakit kritikal 1.2 juta, kemudian manfaat kematian 1.2 juta dan manfaat warga emas 1.2 juta, dan juga manfaat hilang upaya penuh kekal pun Zurich ada bagilah. Ini antara yang untuk kekalkan cik punya waktu cik dah tak ada, maksudnya cik dah hilang upaya untuk bekerja ataupun memang dah tak ada lah untuk keluarga cik sendiri. Inilah yang kita boleh provide. Ini untuk medical kan? Kan? Yang cik ambil untuk ni pampasan kan? Yang RM500,000 ni. Itu untuk hibahnya lah kan? Untuk dia tak ada kena-mengena dengan medical ni. Dia tak ada medical. So that's mean cik belum ada medical card ke sekarang? Medical I ambil bawah my wife punya sebab dia M-Bank staff. So dia ada ambil family punya M-Bank scheme lah. Dia M-Bank staff. So kat sana dia dah cover untuk medical lah, untuk family punya. Maksudnya company tu dia bagi benefit untuk staff cover family ke ataupun dia ambil yang company dia jual ke macam mana? Dua-dua. Satu benefit sebagai staff, lagi satu dia ambil memang insurans medical untuk family punya package. Medical, okay. Jadi dah lama dah dia ambil masa, saya ingat lepas 2 tahun ke 3 tahun dia jadi staff kat sana. Okay, faham. M-Bank. Okay, so cik rasa apa yang saya share tadi, saya nak bantu cik untuk kekalkan 2.1 juta pendapatan yang selama 35 tahun sebelum cik bersara tu. Untuk pastikan dia confirm lah. Sebab apa dalam tempoh kita kerja daripada start usia kerja sampai umur 60 tu dia tak confirm. Jadi sekarang ni cik dah ada RM500,000. Mungkin belum cukup lah untuk cover cik punya income. Dan sekarang ni nak tak saya bantu cik untuk review balik polisi cik. So apa yang cik akan dapat, inilah dia punya manfaat ni. The figure ni nanti kita boleh ubah balik selepas tengok berapa yang cik perlu. Sebab kalau ikutkan kalau 2.1 juta, 500,000 ni dia cover apa ya? So far tak ada cover apa lah. Kalau nak ikutkan just kita punya saving je. Kalau apa yang my friend bagi tahu pasal hibah ni, kalau berlaku apa dia panggil cacat kekal lah. Oh, cacat penuh kekal disebabkan penghalangan ke atau apa? Apa-apa.
Dia tak kisah pada apa-apa, cecak kekal. Lagi satu, bila dah sampai tempoh, kalau tak silap saya 55 tu hari dia cakap. Hingga 55 tahun. Benda tu boleh dikeluarkan. Oh gitu. Ni lebih kepada simpanan. Lebih kurang macam simpanan lah. Okey, lepas tu untuk kematian. Untuk kematian maksudnya? Maksudnya kalau hibah ni, dia akan dapat bayar hibah ni, pampasan ni dibayar kepada pewaris kita selepas kematian. Macam tu. Betul. Betul lah. Okey. Betul. Okay. So macam saya cakap tadi, cik peruntukkan perlu 2.1 juta untuk cover cik punya income selama 35 tahun supaya keluarga cik tu dia tak adalah macam terkesan kan apabila ketiadaan cik balik kan. Nak tak saya bantu cik cuma peruntukkan lebih kurang dalam 3 hingga 10% saja, 3 hingga 10% saja untuk ni lah, untuk letak apa yang kurang kat situ. Gitu. Okey, yang you tengah propose ni example lah, cara rumah untuk 700 sebulan. Ni example je. Saya faham. Kita cerita pasal example ni. You cakap kat sini manfaat kritikal 1.2 million kan. So maksudnya kalau dapat penyakit kritikal, you akan ada benefit jumlah ni ke macam mana? Okay, sekarang ni saya kirakan dulu. Jadi gini cik, kalau ikutkan base kepada pengiraan cik punya income 5,000 kan. So kalau ikutkan sebab kita ni nak buat satu plan untuk persaraan atau income protection lah. Dan sampailah umur cik 60. Jadi jumlah dia 21 juta coverage. Tak ada kata kalau berlaku je kematian, lumpuh dan sakit kritikal. Jadi saya kalau saya kirakan kalau kirakan 2.1 juta untuk kematian dengan lumpuh. Kalau sakit kritikal biasanya saya akan cadangkan 5 tahun pendapatan. Kalau 5 tahun pendapatan, that means cik perlu untuk sakit kritikal ni 600,000, kematian dengan lumpuh ni 2.1 juta. Gitu. So untuk 700 sebulan ni, saya akan dapat 4 benefit ni. Betul. Untuk 4 benefit ni. Sebab manfaat warga emas ni dia akan peroleh waktu umur 75 tahun. Cik Bali umur berapa ya? Saya 40. 40 tahun. Umur 75 baru boleh dapat 1.2 ni. Untuk warga emas ni, untuk manfaat warga emas ni dia akan perolehi manfaat warga emas selepas polisi tu umur 75 tahun. Dia gitu. Ini antara benefit je lah. Ini adalah manfaat warga emas ni adalah optional sebab dalam polisi. Sebab dalam polisi kita tu dia ada pilihan sama ada 20 tahun, 30 tahun ataupun stretch sampai tarik sampai umur 80. Paling minimum berapa tadi? 20 tahun? Paling minimum 20 tahun. Cik umur 40 kan, kita nak buat untuk income protection ini lah 20 tahun lagi lah. 20 tahun lagi lah. So kalau untuk yang manfaat warga emas ni tak dapat lah kalau sampai 20. Mati lah. Kalau tak sempat umur, akan pergi kepada kematian, betul? Betul. Kalau inti berlaku apa-apa dalam tempoh 20 tahun tu berlaku kematian, so kita bayar pembahasan. Either one lah, yang mana datang dulu. Kalau penyakit kritikal datang dulu, so kita bayar lah 5 tahun pendapatan tadi. Gitu. So katalah just in case lah, tiba-tiba dapat penyakit kritikal, so the same time dia jadi hilang upaya. So adakah jumlah 1.2 ni dia akan divide ke macam mana? Yang itu dia akan bayar untuk critical illness dulu. Lepas tu kalau lepas tu yang the last adalah meninggal. Dapatlah yang meninggal tu. Ataupun kalau yang the last tu adalah hilang upaya penafakan.
dapat 1.2 juta tadi. Okey, katakanlah macam ni dia dapat 1.2. Dia dapat penyakit kritikal Okey, bila dapat penyakit kritikal katalah dia punya bank habis 200,000 betul? Betul. So balance tinggal 1 juta betul? Kan? Dia Okey, 1.2 lepas tu juta, 1.2 juta untuk sakit kritikal. Lagi 1.2 juta tambahan untuk kematian ataupun lumpuh. Either one. Oh. So benda tu bukan 1.2 lah. Bukan. Dia tambah. 1.2 untuk dia khaskan untuk penyakit kritikal. Betul. So kalau dapat hilang upaya kekal dia akan dapat lagi 1.2 atau kematian either one lah. Betul. 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 Macam untuk penyakit kritikal ni dia ada caruman ni adakah individu atau boleh diambil untuk family? Dia adalah untuk family, untuk individu, tapi biasanya untuk income replacement ni kita fokus kepada breadwinner, mencari nafkah. Betul. Faham. So kalau kata dia tak ada penyakit kritikal, tak ada meninggal, tak ada upaya kekal, kata panjang umur, so dia akan dapat 1.2 ni sampai umur 60 lah. 60. Betul. Kalau tak jadi apa-apa yang tempoh 20 tahun tu, dia cuma akan dapat nilai nilai simpanan sahaja. Cash value. Berapa? Cash value. Mana 700 tahun. Itu saya kena buat calculation balik lah sebab dia ada pembahagian dia macam tu. So dia tak akan dapat jumlah tu lah. Dia tak akan dapat 100% manfaat warga emas ni. Macam mana? Cik nak tahu manfaat untuk warga emas ni. Okey, manfaat warga emas ni pada usia umur polis ni katakan cik ambil pada sampai umur 80 lah kan? Dia cover sampai umur 80. 80 dapat pun tak tahu nak buat apa lah. Baik 60 tu. Sebab dia gini, polisi ni dia kena panjang at least umur 80. Kalau umur 75 tahun, lumpuh waktu warga emas. Usia warga emas lah. Macam ni. Kata tolak dia tak ada sakit kritikal, tak berlaku tak ada hilang upaya kekal. Cuba fokus manfaat warga emas ni. Saya nak faham dekat situ sikit manfaat warga emas ni. Kata macam you cakap tadi sampai umur 80 kan? Okey, kata bila dah sampai 80, apa benefit yang dia dapat tu? Manfaat macam mana? Pertama cik kena tahu yang manfaat warga emas ni dia cover start pada umur 75 tahun. Kalau let's say cik ambil polisi ni kurang daripada umur 75 tahun memang tak dapat. Dia gitu. Jadi manfaat warga emas ni start pada umur 75 tahun. Kalau let's say lah lumpuh pada usia 75 tahun. Maka dibayarlah 1.2 juta ni. Lepas tu let's say waktu sebelum warga emas tu, umur warga emas dia dah mengidap sakit kritikal. Jadi dapat 1.2 juta. Lepas tu kalau berlaku kematian memang tak dapat dah sebab manfaat warga emas adalah sekali dengan manfaat hilang upaya penuh kekal dan juga manfaat untuk kematian. Dia sekali. So maksudnya yang manfaat warga emas ni dia punya time dia di effect lepas umur 75. Betul. Bawah tu tak kira warga emas lagi lah. Betul. Macam tu. Okey, saya faham. So lepas 75 baru dapatlah benefit tu. Betul. Cuma kalau tak dapat apa-apa dalam tempoh 80 tahun ataupun cik ambil polisi ni sampai 20 tahun kan. Dia cuma dapat nilai simpanan sahaja. Cash value. Waktu meninggal pun dapat juga cash value sebenarnya. Manfaat untuk kematian dicampur dengan cash value. So dia dapat sekali. Okey, maknanya kalau katalah saya ambil untuk tempoh 20 tahun,
tiba-tiba dalam tempoh tu meninggal, baru dia akan dapat jumlah ni kan? Betul. Ataupun hilang upaya kekal pun akan dapat jumlah ni. Betul. Ini hilang upaya kekal ni tak kisah apa? Hilang upaya penepukan ni, doktor tu dia dah bagi tahu yang apa tu tak boleh buat 6 perkara. Yang pertama, tak boleh bergerak sendiri dari satu tempat ke satu tempat. Lepas tu kena perlu bantuan orang lah. Lepas tu yang kedua, kena pakai baju sendiri. Tak boleh pakai baju sendiri, kena minta bantuan orang. Lepas tu nak buang air pun kena minta bantuan daripada orang lain. Nak mandi, nak uruskan diri sendiri pun tak boleh. Lepas tu nak makan sendiri pun tak boleh. Dia 6 aktiviti yang mana dia ditakdirkan sebagai hilang upaya kekal. Macam itulah. So maknanya lebih kurang macam you lumpuh lah. Betul, lumpuh penepukan. Dan doktor tu dia bagi tahu dalam tempoh 6 bulan berturut-turut tu tak boleh buat, tak boleh bergerak lah, memang totally permanent disability. Untuk tempoh 6 bulan? 6 bulan. Maksudnya bulan ke-7 baru dia akan dapat jumlah ni? Bila dah doktor diagnose ni dapat je cik. Kalau katakan bulan ke-7 dia dah sihat balik. Yang 1.2 juta tu adalah milik dia lah. Tak ada pun yang tiba-tiba kan, mana tahu kan 6 bulan dia lumpuh, bulan ke-7 dia sihat. Betul. Sedap balik dapat duit. 1.2 juta kan. Okay, so far faham lah. Okay lah, faham lah, saya dah faham lah. Cik, kat sini saya nak bantu cik untuk review balik cik punya polisi, cik okey? Maksudnya kita kirakan balik kat mana part yang tak cukup tu. Okay. Boleh? Nak kira macam mana? Cik, jadi kat sini yang cik ambil ni 500,000 ni dia cover untuk kematian dan lumpuh saja kan? Yalah, kematian dia hibah tau. Hibah dia bukan insurans kan? Hibah sama je sebenarnya. Hibah income protection tu adalah saya tahu lah. Hibah ni dia tak complicated lah untuk waris dapat. Betul. Dia sebenarnya dia terus pada dia kena tahu hibah, income replacement, pernah dengar tak education plan? Itu adalah salah satu konsep ataupun function yang mana perlunya ada protection, perlindungan terkaful. Sebab terkaful ni dia luas sebenarnya. Dia bukan satu benda je lah. Dia banyak benda lah. Macam contohnya kita beli rumah. Kita nak protect rumah kita. So kita ambil lah untuk terkaful kan. Ada macam tu. Setiap benda tu dia ada je protection. Betul. Okay, yang cik ambil tu dia cover kematian dan lumpuh kan? Yalah, kematian, hilang upaya kekal. Itu je saya ingat. Okay, itu je. Sakit kritikal tak ada kan? Apa dia? Sakit kritikal. Penyakit kritikal tak ada. Penyakit kritikal. Saya rasa tak ada lah. Tak ada. Okay, why not macam ni? Saya try dulu buat satu, macam saya cakap tadi, daripada 2.1 juta ni yang cik perlu untuk cover cik punya income, jaminan lah, sebagai jaminan yang cik akan dapat 2.1 juta dan tempoh 35 tahun cik bekerja ni kan. So saya buat dulu 2.1 juta ni merupakan coverage ataupun pampasan yang cik akan dapat sekiranya berlakunya apa-apalah dalam tempoh 20 tahun, kematian, lumpuh dan sakit kritikal. 2.1 juta ni saya tolak dengan 500,000 yang dah cik ambil. Okey. So balance dia lebih kurang dalam apa? Tolak 500,000 kan. 1.6 juta lagi yang cik perlu untuk cover cik punya income lah.
Okey. Cik Fadli boleh tak saya dapatkan cik punya detail seperti nama penuh, lepas Okey. tarikh lahir, pekerjaan, lepas tu merokok tak, kemudian satu lagi sejarah perubatan. Cik pernah masuk hospital tak dalam tempoh 3 tahun ni? Saya pernah masuk hospital tapi saya tak ingat dah tahun bila. Tapi tak adalah dalam masa 2 tahun ni tak adalah. Tak ada. Dalam masa 2 tahun. 3 tahun tu saya tak berani cakap. Sebab last saya pernah memang pernah masuk hospital buat operation. Operation, sebab operation apa tu? Buang gallbladder. Buang batu karang ke? Bukan batu gallbladder. Apa dia panggil gallbladder? Hempedu. Oh, pedu. Okay. Gallbladder. Saya bukan Rasanya doktor. lah. Saya bukan doktor sebab saya tak tahu. Tak ingat, biasa dengar. Tapi saya tahu gallbladder, cuma apa? Sebab gallbladder tu dia ada betul lah, hempedu. Pedu. Buang hempedu. Bila cik Tak silap ingat? 2 tahun saya rasa benda tu. Kalau 2 tahun, tahun 2019. 2019 ke? 2019. Saya ingat ada kot 2019 lah saya rasa. Lebih kurang tu lah. 2018, 2019 macam tu lah. Oh, okey. Lepas pernah ada ambil buat rawatan susulan lagi tak lepas tu? Tak ada lah. Tak ada dah. Dah buang tu dah habis lah. Tak ada. Tak ada lah. Tak ada apa lah. Okay, lepas tu nak Itulah tahu. satu masuk. Cik merokok tak? Tak ada. Tak merokok. Alhamdulillah cik tak merokok. Cik, boleh tak saya dapatkan nama penuh cik? Nama penuh? Boleh, nanti saya WhatsApp. Kalau boleh saya nak buat quotation sekarang. Oh, nak dia sekarang. Kan nanti salah agent je ni. Dah lah nama panjang. Baik dekat ni, kat chatbot ni. Aduh, ini biasa budak sekolah pakai benda ni. Kita selalu guna je dekat. Biasa tu anak je buat benda lah ni. Maya orang tua buat dah tak erti dah. Kat mana? Kat chat kan? Dekat chat. Okey. Cik Fadli asal mana? Terengganu. Oh, Terengganu. Pantai Timur juga. Ya. Kenapa? Sama? Oh, saya Pantai Timur juga. Orang mana? Oh, Kelantan. Oh, Kelantan. Dah dapat? Dapat. Muhammad Fadli ya. Bin Mazlan. Hari lahir berapa cik? 6 hari bulan 2 tahun 80. Kiranya pekerjaan cik ni bahagian apa? Saya bahagian pengurusan dan pentadbiran. Pengurusan dan pentadbiran. Sekejap, boleh tak saya ambil masa sekejap untuk buat quotation? Dia sekejap saja, ni dah setengah jam lah sekejap ni. Sekejap
saja. Atau macam ni cik, apa, saya punya iPad ni, apa, kita lah, saya rasa dia tengah update kot. Nanti saya WhatsApp cik, saja je tunggu. Cik punya, apa tu, detail untuk quotation ni, nanti kita try buat second appointment. Kalau cik available, esok ada boleh? Tak apalah, hantar dulu proposal tu, saya nak tengok juga. Nak kena tengok proposal tu, lepas tu kalau okey nak tengok bajet juga. Sebab kalau saya tunjuk waktu online tu lagi senang untuk kita go through satu-satu. Sebab quotation tu panjang. Yalah, saya faham benda tu. Apa? Saya tahu, tak apa. Proposal tu saya tengok dulu, tengok macam mana. Boleh. So nanti saya tunggu iPad saya ni dulu, lepas tu saya hantar quotation dekat Cik Fadil. Tak apa. Boleh, tak ada masalah. Okay. So Cik ada tak kawan-kawan yang baru dapat anak ke, apa tu, dah lama kerja ke, dalam usia 30 hingga 40 tahun. Yang mana saya nak share sikit tentang income replacement ni. Bukan cakap tak ada. Boleh je. Nak recommend kat dia orang kan. Boleh tak saya dapatkan? Boleh. Lepas tu nanti you deal sendiri lah dengan dia orang. Betul. Boleh tak saya dapatkan few name yang cik rasa kalau anything happen dekat dia orang, yang mana cik hanya boleh bantunya setakat RM50 bagi macam tu je. Ada tak yang cik concern sahabat baik cik ke ataupun saudara mara ke? Tak apa yang dia ada ke tak ada ke, itulah cerita lah, yang penting bukan cakap tak ada. Yalah, betul lah. Boleh bagi, saya boleh bagi. Tapi kalau saya kena tanya dia orang dulu lah. Sebab benda nombor personal kan. Kalau nanti tiba-tiba bagi kan terkejut pula. Oh, mana pula ni. Tak apa cik. So saya kena tanya dulu, kalau dia orang kata okey, tak apalah boleh bagi. Saya bagi lah. Saya takkan sebut pun nama cik. Kalau dia tanya, just dapat contact number ni daripada aktiviti prospecting lah. Bukan nak menipu tapi just kita nak sharing benda yang baik. Tipu. Kan? Tapi benda yang baik betul tak? Yalah, benda baik pun tak boleh macam tu. Tak apa macam ni. Saya lagi suka saya tanya dia orang, kalau dia orang cakap okey, saya bagi. Setengah orang PNC. Kita tanya kan. Family tahulah kalau bagi nombor lelaki, kan bini pun apa cerita pula. Kan jadi cerita lain apa ni. Okey, tak apa cik. So nanti saya bagi saya tanya dulu. Right. So nanti cik boleh? Boleh. So nanti saya bagi okay. Nanti apa pun WhatsApp. Alright. Terima kasih Cik Wali. Okay Dana, baik, thanks. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.